A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Semoga anda semua terbaik dalam kehidupan yang terbaik, dalam perjalanan mencari redha Allah. Mudah-mudahan kita semua disibukkan dengan mencari redha Allah, diberi ketenangan setenang-tenangnya jiwa kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan ketenangan itu nanti yang menjadi bekal untuk kita balik menghadap Tuhan kita Allah, yang pemilik kita. Mudah-mudahan kita balik dalam keadaan tenang, kita balik dalam keadaan sebagai seorang hamba. Sebab itu dalam perjalanan hidup kita, setiap saat kita mesti menterjemahkan kehidupan kita sebagai seorang hamba. Kita kena terjemahkan kehidupan kita sebagai seorang yang mengharapkan ihsan Allah SWT. Jangan pernah sesaat kita hidup sebagai seorang raja. Jangan pernah terfikir dan terlintas di hati kita, kita adalah orang yang berkuasa, orang yang berjaya, orang yang hebat, orang yang dengan keringat kita lah kita berada kat tahap ini. Dengan kesungguhan kita, dengan smart kita, dengan strategi kita, dengan kebijaksanaan kita lah, maka kita dapat memiliki segala-galanya. Jangan tuan-tuan, kan? Marilah kita merendah diri walaupun kita kaya. Marilah kita merendah diri walaupun kita ada banyak aset. Marilah kita merendah diri walaupun kita memegang jawatan yang besar. Marilah kita merendah diri walaupun orang pandang kita tinggi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan bukan senang, bukan mudah. Dan kerana kekayaan itu yang selalunya melekakan kita. Kekayaan dan kejayaan itu selalunya menjadikan kita orang yang alpa. Jadi kalau kita nak sangat jadi orang kaya, nak sangat jadi orang yang berjaya, pastikan kita tak terlepas untuk meminta pada Allah untuk kita kukuhkan jiwa kita, hati kita, dan agar kita sentiasa mengharapkan dia, mengharapkan belas ihsan dia, mencari dia. Kadang-kadang kita nak jadi orang kaya, setiap masa yang kita ada, kita sibuk nak cari harta, nak cari aset, nak cari pandangan orang, nak cari kedudukan, dan sehingga kita terlepas mencari pandangan dia. Dan sebab tu orang-orang kaya ni, kalau dia tak betul-betul dengan perancangan akhirat dia, dia akan terperangkap dengan masa yang dia ada. Kerana setiap masa yang ada adalah duit bagi dia. Setiap masa yang ada pada dia adalah kerja untuk dia. Ini kita bimbang. Jadi orang miskin pun bahaya juga. Kerana banyak orang mengeluh dengan kesusahan. Banyak orang mengeluh kerana kemiskinan. Banyak orang menyalahkan orang lain kerana kejatuhan dia, kemiskinan dia. Demi kelangsungan hidup, banyak orang lakukan apa saja walaupun haram. Nampak tak? Subhanallah. Jadi kita berhati-hati tuan-tuan, kaya atau miskin, kan? Yang penting iman kita, kan? Kalau nak jadi orang kaya, kukuhkan iman. Kalau hidup dalam keadaan kesusahan sekarang, kukuhkan iman. So iman kita inilah yang kita nak bawa balik. Harta kita, aset kita, rumah kita, apa saja yang kita miliki sekarang tidak akan kita bawa balik. Satu, Allah tak tanya berapa banyak harta kamu ada. Allah tanya apa yang telah kamu korbankan untuk harta kamu, apa yang telah kamu peruntukkan untuk akhirat kamu.
Kan? Adakah harta yang kita ada tadi tu telah mampu untuk membebaskan kita di akhirat? Allahu Akbar. Adakah Allah bagi kita kekayaan untuk kita jadikan itu sebagai alat untuk kita jauh pada Allah SWT? Allah tidak bagi kita sesuatu melainkan untuk kita kembali pada dia. Allah bagi kita anak untuk apa? Supaya kita ingat dia, supaya kita mencari dia, supaya kita mendidik, mentarbiah, membimbing anak-anak kita untuk dekat dengan dia. Nampak tak? Allah tak bagi kita anak kahwin 15-20 tahun tapi tak dapat anak. Allah nak kait kita dekat dengan dia, sentiasa merayu pada dia, sentiasa minta ihsan dia, sentiasa mencari redah dia, sentiasa mencari kasih sayang dia. Jadi sama ada Allah bagi apa yang kita nak ataupun Allah tak bagi apa yang kita nak, semuanya sama je. Allah nak kita dekat dengan dia, Allah nak kita kembali pada dia, Allah nak kita mencari dia. Kan? Adakah Allah rugi kalau kita tak cari Allah? Tidak. Tapi adakah kita rugi kalau tak cari Allah? Ya. Adakah Allah rugi kalau kita tidak sujud pada dia? Tidak. Tapi adakah kita rugi kalau tak sujud pada Allah? Ya. Adakah Allah rugi kalau kita tidak memikirkan Allah, tidak ingat Allah? Tidak. Tapi adakah kita akan rugi kalau kita tak ingat Allah? Ya. Subhanallah. Cuba kita renungkan perjalanan hidup kita. Kan? Berbanyak yang telah kita lakukan untuk akhirat kita, berbanyak pula yang telah kita lakukan untuk dunia kita yang kita akan tinggalkan. Kita bermati-matian untuk benda yang kita akan tinggalkan. Bijak ke tu? Respect lah engkau, man. Kan? Kau muda lagi dah pakai kereta besar. Oh, hebat engkau. Kan? Kita menterjemahkan kehebatan orang tu berdasarkan pada aset dia. Tapi Allah tidak menterjemahkan kehebatan orang tu berdasarkan apa yang dibagi pada kita. Tapi bagaimana kita balas apa yang Allah bagi. Allah bagi kita susah, bagaimana kita balas. Allah bagi kita senang, bagaimana kita balas. Allah bagi kita sihat, bagaimana kita balas. Allah bagi kita sakit, macam mana kita balas. Allah bagi apa yang kita nak, bagaimana kita balas. Allah tak bagi apa yang kita nak, apa yang kita balas. Respon kita macam mana. Faham ke faham sahabat-sahabat yang dirahmati, diberkati Allah SWT. Inilah perjalanan hidup kita. Dan hidup ni sebuah perjalanan. Kan? Tapi jangan leka dengan berjalan. Kita jalan macam seakan-akan tak akan balik. Kita berjalan seakan-akan bahawa tidak ada hala tuju. Hidup ini satu perjalanan. Maka berjalanlah kerana Allah. Berjalanlah mencari redha Allah. Berjalanlah untuk mencari kasih sayang Allah. Subhanallah. Dan berjalanlah untuk sebarkan rahmatan lil alamin. Berjalanlah untuk sebarkan kasih sayang. Berjalanlah untuk menghidupkan kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beramai daripada kita yang berjalannya penuh dengan kesombongan. Perjalanan hidupnya hanya nampak dia, hanya nampak hebatnya dia, nampak kecerdikan dia, nampak komitmen dia, nampak tenaga dia. Allahu Akbar. Sedih kan? Jadi berhati-hatilah sahabat-sahabat. Dan bila kalau kita tak benar-benar mencari Allah pada saat ini, kita akan terperangkap dengan pelbagai perkara-perkara yang sedang dimomok-momokkan dalam kehidupan kita. Kan? Jadi bab iman kena jaga baik-baik tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak tahu yang mana Nabi dah janji, mana yang Nabi tak cakap. Tapi oleh kerana sebab apa? Sebab kita tak belajar. Bila tak pergi majlis ilmu, tak dengar ceramah agama, tak ada kelas-kelas pengajian, maka kita akan kebergantungan kita lebih kepada apa yang kamu sedang lakukan sekarang ni. Gunakan TikTok, gunakan Facebook, gunakan IG, gunakan YouTube untuk dapatkan ilmu. Allahu Akbar. Ada banyak perkara yang sengaja dimomokkan, sengaja dimasukkan untuk memutar belikkan sesuatu yang pernah dilafazkan, dibicarakan oleh Nabi SAW. Akhirnya Nabi tak pernah cakap, kita kata itu Nabi kata. Allahu Akbar. Berapa ramai orang tunggu besok? Hari ni bulan 12 berapa ramai orang tunggu besok? Kan? Kerana ada bencana lah kan besok. Kan? Nabi tak pernah kata pasal 13/9. Nabi tak pernah pun bicara tentang 13/9. Maka apa saja Nabi tak pernah kata, kan? Makna itu bukan datang dari Nabi. Adakah itu berlaku? Kalau itu datang daripada orang alim, orang wali Allah, datang daripada orang-orang yang soleh, Allah bagi dia ilham, maka dia boleh berkata sesuatu yang dia telah diilhamkan oleh Allah SWT. Tetapi tidak wajib untuk kita percaya, walaupun dia tuan guru kita. Walaupun dia tuan guru. Ana semalam mimpi lah, sekian, Ana nampak bumi bergulung-gulung, kan? Lepas tu Ana nampak ada satu makhluk duduk kat langit, tunjuk kat langit, tertera 13/9, 20/10, 15/12. Tertera dah. Ana yakin ni, kan, ini ada sesuatu yang Allah nak sampaikan. So Ana bagi tahu, ustaz bagi tahu pada semua anak murid ustaz supaya berhati-hati.
Kan? Itu ilham yang Allah bagi pada orang soleh. Maka tidak wajib untuk kita percaya. Tapi wajib bagi kita percaya apa yang Nabi kata. Nampak tak? Nampak tak? Betapa indahnya, betapa cantiknya, betapa muliknya Islam ni. Sebab apa tak wajib mempercayai apa kata Tuan Guru? Sebab Iblis boleh masuk pada bila masa walaupun dia Tuan Guru. Orang soleh, orang alim, mereka juga tidak pernah tertanggal pengaruh, hasutan, bisikan Iblis laknatullah. Mungkin benar, mungkin tidak, wallahu alam. Jadi kita bagi orang Islam tidak wajib untuk percaya dan yakini. And Allah Akbar, tak wajib. And anggap tu saja sekadar kita tahu, tapi sama ada bencana atau tidak, musibah atau tidak, dajjal sampai tak sampai pada bila-bila masa, maka setiap hari kita kena beriman pada Allah. Setiap hari kena jaga amal. Setiap hari kena jaga perbuatan kita, akhlak kita, adab kita. Faham ke faham? Jangan hidup dengan mimpi orang, jangan hidup dengan ilham orang. Kita bercakap, kita hidup dengan apa yang Nabi kata, apa yang Nabi tetapkan, Nabi lafazkan, sebab itu semua wahyu Allah SWT. Maka apa saja ilham daripada orang soleh seperti mana Muhammad Qasim apa yang kat Pakistan, maka tak wajib untuk kita percaya. Sebab Nabi tak pernah cakap pasal dia. Nabi tak pernah beri gambaran akan datang seorang lelaki yang akan bercakap tentang sesuatu ni, tak ada. Maka tidak wajib untuk kita percaya apa saja yang diperkatakan oleh orang yang benda gaib. Sekarang orang kaitkan apa ni, kata apa nama kapten kata tu? Samson ni nama jin. Itu adalah satu daripada jin, kan, yang namanya begitu, kan. Tapi kalau kita nak faham sangat, dunia ni diaturkan oleh tangan-tangan Yahudi. Mereka telah merencanakan banyak perkara. Simpson. Mereka telah mengatur banyak perkara. Berkait rapat dengan nama jin juga, berkait rapat dengan humanity dan sebagainya lah. Jadi kita jalan dia sebab kita ada hadis, kita ada Quran. Sebab tu tuan-tuan dan saya wajib belajar, wajib pergi kelas pengajian, wajib dengar ustaz-ustaz, ulama-ulama yang bertauliah, yang mengajar. Bukan pergi ke pentas-pentas yang lain. Faham tak? Pentas agama di sebuah masjid. Ceramah-ceramah agama, kan, sesuatu yang boleh kita ikuti, ikutlah tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Waalaikumsalam. Rafar Yusuf, jangan siapa yang bagi salam. Saya dah pesan kan, masuk je live saya ni bagi salam. Kalau saya tak perasan, orang yang ada dalam live ini akan jawab salam anda. Allahu Akbar. Anda tak tahu siapa orang yang jawab salam anda. Mungkin mereka ni orang wara, orang alim, orang soleh, orang yang tertutup. Dia banyak wali-wali Allah ni, kan, yang orang tak kenal. Wali Allah tak semesti pakai serban, pakai jubah. Tak semestinya penampilan dia seperti mana yang kamu percaya. Allahu Akbar, subhanallah. Banyak wali-wali Allah, wali-wali mastur, orang tak tahu. Kadang-kadang pakaikan berikat je. Orang kata apa ni, gila apa. Pada pandangan anda, pandangan kita kan sentiasa mengangkat orang. Apa yang kita nak kita angkat, yang tak suka kita baling. Kan, kita hidup macam tu. Ada orang hari ni di lambung-lambung, besok di baling. Ada orang yang sedang di baling, besok-besok di lambung. Itu kehidupan kan. Ada soalan? Kita beri soalan tuan-tuan. Soalan. Kita nak bagi soalan. Bantu kita dengan tap screen. Hashtag YP. Bantu kita hashtag YP. Sahabat-sahabat saya di TikTok. Ya. Daripada TikTok Norlina Jumaat, Faris, bagaimana kita nak leburkan hati dari sifat ego dan tinggi diri? Kembali pada Allah. Sebab hati kita dimiliki oleh Allah SWT. Tak ada siapa miliki hati kita. Girlfriend kita, boyfriend kita, isteri kita yang tersayang, suami kita yang paling kita cinta, tidak memiliki hati kita. Ya muqallibal qulub sabi' qalbi ala dini. Hati kita bagi pada hati kita ni milik Allah SWT. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hati kita ni tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati, Allah sedang perhatikan, Allah sedang pantau. Hati kita di hadapan Allah nanti, Allah akan cek tempat semakan Allah SWT. Kan, Allah tak pandang yang lain melainkan qulubikum wa amalikum. Allah pandang hati dan perbuatan kita. Maka nak kukuhkan hati kita kerana Allah SWT, maka banyakkan zikir, banyak kembali pada Allah. Solat kita kena jaga. Dan apa yang kamu kata, itulah hati kamu. Apa yang kamu tengok, itulah hati kamu. Apa yang kamu dengar, kamu benarkan telinga kamu mendengar maksiat, itulah hati kamu. Kamu benarkan tangan-tangan kamu melakukan maksiat, itulah hati kamu. Kamu benarkan kaki-kaki kamu bergerak ke arah maksiat, itulah hati kamu. Kamu benarkan bicara kamu, bicara penuh maksiat, kamu benarkan kumpulan maksiat bersama dengan kamu, itu adalah hati kamu. Kan? Sebab tu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, hisaplah diri kamu sebelum kamu benar-benar dihisap. Hisaplah diri kamu. Kan? Subhanallah. Tapi hari ini kita
Dan kita banyak bercakap, kita kurang hisap. Malah tak pernah hisap atau dah lama tak hisap, tak memandang diri sendiri, tak cek diri sendiri, tak buat semakan pada amal ibadah kita. Kita solat, kita dah selesai solat. Sejauh mana solat kita khusyuk, sejauh mana solat kita benar-benar kita merasai kita sedang solat. Benar-benar kita rasa kebahagiaan dengan solat kita. Kita rasa nikmat melakukan solat kita. Allahu Akbar. Nampak tak? Satu, kita kena cek. Kita kena buat semakan. Kan? Sebab hati ni, kan, kita solat dahsyat, kita solat jadi imam, kita pengurusi masjid, kan, kita AJK masjid, kita pegang NGO, kita nampak bantu sana bantu sini, semua update dalam Facebook, dalam TikTok. Orang berpuji, melayut-layut orang puji. Hati kita, tuan-tuan, kita buat kerana Allah atau kerana makhluk? Kita nak orang puji atau kita nak pandangan Allah SWT? Allahu Akbar. Sebab itulah kena banyak memuji Allah. Supaya memuji Allah itu akan menutup segala pujian orang kat atas kita. Biarkan orang tak kenal kita, itu jauh lebih bagus. Biarkan orang tak nampak sesaat pun perbuatan baik kita, itu lagi bagus. Dan sebab seluruh dunia memuji kamu tidak akan menyalahkan kamu di akhirat besok. Seluruh dunia menganggap kamu baik, itu bukan maknanya kamu adalah orang baik. Allahu Akbar. Nampak tak? Subhanallah. Kan? Berbanyak orang kafir, kan, buat donation besar-besar kat Malaysia sehingga seluruh dunia. Dah isi tak? Tanya peman, isi tak? Borang. Pergi. Aduh, tangguh lagi. Letak barang, pergi. Isi sekarang. Berbanyak orang kafir, donate sana, donate sini. Kan? Awak tak pandang langsung donation mereka. Nampak? Kita jangan pula termasuk dalam golongan orang kafir. Kan? Yang kita donate sana, sumbang sini, semua cerita kat orang. Allah, semua nak tunjuk kat orang, rumah aku ni besok nak siap, ini rumah aku 4 juta, 3 juta ni dapur, jom kita masuk rumah saya. Apa masalah kau nak tengok rumah kau? Allahu Akbar. Sedih, itu yang sedang berlaku. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan seperti itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kan? Ya Razak, Ya Fatah, Ya Rahman, Ya Rahim. Isi man. Sekarang tutup habis lah. Kan? Hanya pada Engkau kami berserah, hanya pada Engkau kami mohon rahmat dan redha. Ya Allah, kami lemah, kami tak mahu, kan, termasuk dalam golongan orang yang disiksa di akhirat esok. Ya Allah, kami lemah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk terus beribadah padamu, untuk terus berdiri kerana-Mu. Ya Allah, kan? Ya Allah, berikan kami kekuatan, Ya Allah, untuk menepis segala kemaksiatan yang berada di sekitar hidup kami, dalam kehidupan kami. Allahu Akbar. Ya Allah, keluarkan kami daripada dunia maksiat ini, daripada zon maksiat ini. Keluarkan kami daripada segala kerosakan. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Soalan daripada platform satu lagi, daripada Puan Widawati Kartubi. Assalamualaikum Pak Aris. Waktu solat taubat yang sesuai untuk saya buat bagi anak-anak raja solat? Solat taubat pada bila masa, tapi waktu yang terbaik tentulah, kan, di sepertiga malam. Kalau kita baca kisah-kisah para wali Allah, kisah-kisah para tabi'in, para imam-imam, ulama-ulama besar, kan, kita baca kisah riwayat hidup mereka, kan, mereka melakukan taubat itu pada waktu sepertiga malam, 3 pagi, 2 pagi, 4 pagi, kan. Allahu Akbar. Nabi sendiri bangun yang bertahajud. Allahu Akbar. Cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha, kan, apa yang berlaku dalam rumah Nabi, hanya antaranya maklumat itu kita dapat melalui perkongsian Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda. Allahu Akbar. Dan Nabi bangun, kan, awal pagi, Nabi banyak buat tahajud, kan. Kalau saya belajar, tahajud itu juga adalah sebahagian daripada taubat kita. Kita boleh buat, jadikan tahajud itu juga sebahagian taubat kita, kan. Buat solat taubat secara khusus, nak buat solat tahajud, tak jadi masalah. Hanya kita minta bantuan Allah. Perbanyakkan istighfar, satu aspek. Taubat tu menggunakan lebuh raya istighfar ada, kan. Dan antara yang paling besar istighfar adalah penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaktani, dan seterusnya. Kemudian kita buat solat taubat, kita kena perbanyakkan solat taubat kita, kan. Jangan fokus pada apa yang kita nampak pada diri kita, sedangkan ada perkara yang berlaku di sekitar hidup kita juga berpunca daripada kita. Anak-anak kita malas, anak-anak kita tak nak solat, anak-anak kita lawan kita, kan. Ahli keluarga kita, suami kita, isteri kita, semuanya berkait dengan kita, sebab dia ada hubungan susul galur kita, kan, leluhur kita, jalan kita. Maka buat solat taubat, buat solat taubat. Mudah-mudahan itu menjadi asbab Allah muliakan, Allah selamatkan iman seluruh ahli keluarga kita yang berada dalam dakapan kita, berada dalam zon kita.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Next. Daripada TikTok Al-Zawani, macam mana nak bagi hati ni redha dan ikhlas jaga ibu yang sakit? Adik-beradik tak bagi kerjasama. Redah ni dan perkara yang Allah tuntut, yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Dan orang yang redah dengan ujian Allah, bila mak kita sakit, bapak kita sakit, memang akan kebiasaannya berlaku pergolakan antara adik-beradik. Masing-masing ada kerjaya, masing-masing ada tangga gaji yang dah sedap, dah seronok, dah enak, comel molek. Maka bukan senang untuk kita tinggalkan semua itu. Kita terima hakikat itu sedang berlaku. Maka salah seorang daripada 4, 5, 6, 7, 8, 9 adik-beradik itu harus berkorban untuk menjaga mak yang tengah sakit, ayah yang tengah sakit. Adik-beradik yang tak mampu buat pengorbanan, jangan sesekali memfitnah, menghentam, mencaci, menghina, menekan salah seorang adik-beradik kita yang telah melakukan pengorbanan. Tak boleh memuji, jangan mengeji. Tak pandai memuji, jangan memandai-mandai mengeji. Ada je salah pada pandangan kau, ada je salah pada tatapan kau. Sedangkan kau tak mampu buat apa yang dibuat. Pegang tahi bapak dengan mak, engkau tak mampu buat. Engkau jangan hentam, cuci tak bersih, kan, cebok tak bersih, kan, pampers ni kenapa tak. Jangan. Nampak, tolong. Jangan banyak bercakap. Kan, hidup kita ni, kan, dah lah nak puaskan tekak. Kan, selepas tu banyak bertekak. Nampak tak? Itulah kita. Hidup kita ni nak puaskan tekak aja. Nak makan sedap-sedap. Nak puaskan tekak aja. Lepas tu apa kita suka buat? Bertekak. Tengok bangsa kita. Daripada bawah sampai atas bertekak aja. Kedai makan penuh dengan orang. Semua nak puaskan tekak mereka. Duit tak ada, harga barang mahal, harga bahan mahal. Kan? Beras tak ada. Bawang mahal, cili mahal. Tapi kedai makan penuh dengan orang. Kita nak puaskan tekak kita, kemudian bertekak. Nampak tak? Allahu Akbar. Adik-beradik pun bertekad nak jaga mak. Seorang volunteer dah, semua senyap. Nampak tak? Bila kamu nak jadi orang reda, ada banyak dia punya jalan. Satu, orang syariat macam kita ni, orang awam, orang-orang bodoh macam kita ni, letakkan ganjaran Allah sebagai penguat semangat kita. Apa dia? Siapa-siapa yang reda dengan ujian Allah, maka Allah reda dengan dia, maka Allah kirim, Allah bagi dia, Allah janji dia syurga. Kalau YB janji, sebagai besar tak tepati. Kalau kawan janji, belum tentu tepati. Kalau kenalan kita berjanji, belum tentu dia akan tepati. Jiran kita janji, belum tentu dia tepati. Kita sendiri pun berjanji, banyak kita langgar. Tapi bila Allah berjanji, demi Allah, wallahi pasti dapat. Jadi Allah kata, siapa-siapa reda dengan ujian aku, maka aku bagi dia syurga. Itu Allah bagi tahu dalam Quran. Kan? Jadi itulah cara kita nak bagi semangat kita naik balik. Semangat kita kuat. Semangat kita mantap. Meletakkan janji Allah itu sebagai pegangan kita. Meletakkan janji Allah itu sebagai sesuatu yang boleh menyebabkan kita ketepikan tomahan, cacian, kutukan, penat, letih dan lelah. Saya tanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Detail saya bagi pada 24 dan 12. Di pertemuan, di perimpunan kita bersama dalam program keluarga paling besar yang saya bangunkan di Setia City Convention Center di Setia Alam. Saya merayu pada anda datang daftarkan diri. Bukan senang orang nak pergi program ni. Kan? Sebab program ni tak menjanjikan kekayaan. Kalau program nak kaya, bergebut orang. Kan? Sampai membuat-buat dewan sampai tak mampu nak tampung. Banyak orang nak pergi, nak jadi kaya. Adakah kamu tak perasan kalau kamu redah kepada ujian Allah, kamu jadi kaya di akhirat? Adakah kamu tak tahu bahawa menjaga mak bapak itu menjadikan kamu kaya di akhirat? Adakah kamu tak tahu bahawa melahirkan anak-anak soleh itu menjadikan kamu kaya di akhirat? Adakah kamu rasa kaya itu hanya di dunia? Adakah kamu rasa bahawa kekayaan itu hanya pada tetap pada ringgit, mata wang, aset kita? Semua itu tidak dinilai di sisi Allah SWT. Engkau ambil ringgit Malaysia engkau 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Engkau bawa pergi Amerika Syarikat, engkau bawa pergi negara China, malah engkau pergi Singapura. Tak ada nilai. Orang Singapura pun tak nak ringgit Malaysia. Tak ada nilai. Orang Thailand pun dah tak nak duit Malaysia. Masa saya pergi Mekah, duit Malaysia masih lagi berfungsi. Sekarang orang tak nak. Engkau bayangkan duit Malaysia pun orang tak nak. Apa engkau nak engkau jadi bodoh. Nak kerja mati-mati, nak cari duit mati-mati, sedangkan akhir kau mati, akhirat juga kekal abadi. Nampak tak? Jadi berbalik pada cerita tadi tu, untuk kuatkan semangat kamu untuk menjadi orang reda, tengok apa janji Allah. Allah telah berjanji, sesiapa yang reda dengan ujian dia, Allah kirimkan syurga. Nampak tak? Ingat pesan Nabi SAW. Dalam hadis-hadis sahih Nabi, siapa-siapa yang menjaga mak bapak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesungguhan, penuh komitmen, tidak mengungkit-ungkit, buat kerana Allah SWT,
Allahu Akbar. Kan? Maka mereka adalah orang bertuah. Kan? Sebab menjaga mak bapak adalah pintu-pintu tengah menuju syurga Allah. Ini Nabi kata. Nabi kata celakalah, celakalah, celaka. 3 kali Nabi ulang. Mereka yang ada peluang untuk berkhidmat pada mak bapak tapi tak buat. Nampak tak? Jadi ini semua adalah penguat semangat kita. Sahabat yang dirahmati Allah, siapa-siapa yang berjalan di jalan yang Nabi pernah jalan, dia akan penat. Maka sentiasa ingatkan, penat ini akan berakhir, tapi keuntungan kekal abadi. Penat ini akan berakhir ketika berakhirnya jiwa aku, berakhirnya nafas aku, berakhirnya tempoh hidup aku. Tetapi keuntungan yang aku kutip tetap akan kekal, akan bersama aku, bersama dengan roh aku, bersama perjalanan aku selepas aku dibangkitkan kembali untuk bertemu dengan Tuhan sekalian alam. Nampak tak? Ini akan menjadikan kita lebih bersemangat. Setiap kali kita jaga mak yang sakit, jaga ayah yang sakit, bukan senang. Sebab ganjaran tu besar. Ganjaran tu besar. Sebab itulah reda itu disertakan oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah kata sabar. Satu Allah kata, kalau adik-beradik engkau tak, kalau kau fahamlah, adik-beradik engkau tak akan bersama dengan kau yang sabar. Isteri kau mungkin tak bersama ketika engkau sabar. Tapi Allah berjanji, siapa-siapa sabar, Allah bersama dengan dia. Innallaha ma'as sabirin. Siapa-siapa yang sabar, Allah bersama dengan orang tu. Itulah satu kekuatan luar biasa. And jaga mak, jaga ayah memang sangat penat. Kamu terpaksa korbankan kenikmatan dunia. Apalah ada dengan dunia yang sekejap berbanding akhirat yang kekal abadi. Kamu tak dapat bersosial, kamu tak dapat pergi trip, kamu tak dapat holidays dengan anak-anak, dengan suami. Suami jadi marah, suami jadi bengang sebab hilang isteri, hilang suami. Dan kerana semata-mata nak mempertukar masa menguruskan mak bapak. Tapi percayalah sahabat-sahabat, ganjaran Allah sangat besar. Mungkin suami kita tak akan menemani kita di syurga. Mungkin isteri kita tidak akan menemani kita di syurga. Nampak tak? Sebab itu bukan janji Allah. Isteri dan suami kita, Allah tidak pernah berjanji dia akan jadi peneman kita di syurga. Tapi Allah berjanji, siapa-siapa yang bersama Al-Quran, Al-Quran akan teman dia di akhirat esok, menemani dia di alam barzah. Allah Akbar. Isteri kita yang kita sayang, suami kita yang sayang, itu bukan jaminan dia akan bersama dengan kita kat syurga. Tapi kita berdoalah. Subhanallah, mudah-mudahan kita mendapat pasangan yang tolerance, tolak ansur untuk kita menguruskan mak bapak kita yang sakit. Pada sahabat saya yang bertanya, saya doakan anda diberi kekuatan jaga zikir ini. Ya Hayu Ya Qayyum. Ya Hayu Ya Qayyum. Dah tau? Hantar sekali je. Dia kata kali kedua tak boleh. Apa ni? Hantar mesej tu kat Man balik, boleh tak? Cuba hantar kat Man balik untuk buka website baru. Allah masalah. Okay, next. Daripada Hanafi 79. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Bagaimana nak dapatkan iman yang sebenar dan macam mana kita nak tahu kita beriman? Cek apa yang telah kamu lakukan 24 jam yang Allah bagi. Cek. Cek apa yang telah kita buat selama 24 jam setiap hari. Lepas itu kamu tahu kamu sedang tumbuhkan sesuatu yang boleh dipungut di dunia atau di akhirat. Lepas itu kamu tahu kamu sedang berjuang untuk akhirat ke dunia. Lepas itu kamu tahu kamu sedang menguruskan masa kamu untuk apa. Cuba cek apa yang telah kamu buat sepanjang 24 jam ni. Bangun pukul berapa, pengisian kamu sebelum subuh, pengisian kamu selepas subuh, pengisian kamu sebelum zuhur, pengisian kamu selepas zuhur, pengisian kamu sebelum di ambang asar, pengisian kamu selepas solat asar, pengisian kamu di ambang maghrib, pengisian kamu selepas solat maghrib menemukan kamu kepada isyak, apa yang kamu buat selepas isyak. Itu semua adalah perjalanan yang kamu sedang susun untuk akhirat kamu. Cek. Cuba cek. Sebab kita nak terjemahkan bahawa kita beriman. Macam mana? Kamulah cek sendiri. Kalau kamu tanya kawan kamu, dia akan tengok kamu pergi masjid. Hebat engkau pergi masjid. Orang pergi masjid tak cukup. Belum tentu dia hebat. Allah kalau nak leburkan iman kita macam ni je. Engkau pergi masjid, engkau jadi imam, engkau sombong, engkau angkuh, engkau ego, engkau takjub, engkau ujub dengan apa yang kau ada. Sekejap, sesaat je. Tak sampai saat, gugur iman kau. Saya ni dulu pergi Mekah, orang tak tanya pun.
Saya dulu pergi Mekah, Allah punya panas. Kan? Tapi itulah orang kata bila kita pergi ni cari Allah, tak rasa panas. Pak Leman, Haji, tak rasa panas. Haji macam pergi tu macam mana Haji? Kan? Oh saya dulu, ya Allah panas lagi. Banyak orang kan hilang selipu, hilang ni. Saya alhamdulillah satu benda tak hilang. Syukur. Orang ni berkata, wah itulah Haji Bedul memanglah orang warak. Kan, siapa tak kenal Haji Bedul kat kampung, suka derma. Jangan tentu ni ala apa yang kita ada sikit kita bagilah kan. Jangan tidak bagilah apa yang patut. Tapi betul lah Pak Juleman cakap. Betul lah Juleman. Kan nampak tu. Betul lah Juleman cakap. Kan bila saya kenang-kenang ni semua berkat sebab kita sedekah. Berkat ni juga pahala lah kita dapat. Ini mungkin Allah pandang kita sedekah kan. Jadi Allah muliakan saya kat Mekah. Kau nampak tu? Kau nampak tu? Yang bermain sekejap lebur iman kau. Sekejap lebur je. Ibadah haji kau macam tu je pergi. Yang main. Ini pesan guru saya yang saya panjang pada tuan-tuan dan perempuan. Jangan sesekali kita nak menunjukkan diri kita, amalan kita, ibadah kita kepada orang. Untuk tatapan orang, untuk pendengaran orang, untuk diperbualkan, untuk dibahaskan. Tak ada guna tuan-tuan, sebab amalan kita akan dibentangkan di hadapan Allah. Bukan dibentangkan di hadapan netizen, masyarakat, kelompok orang ramai. Kepada rakan-rakan teman kita, jiran tetangga kita. Untuk apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya Allah, rindu kita dengan jiran-jiran kita ni, ya Allah. Ni aku nak bagi tahu ni, baik-baik kau cepat-cepat doa pergi haji. Ya Allah, tak sempat lagi jiran nak duduk. Tak sempat jiran nak duduk. Kan? Kau pergi cepat-cepat haji, aku pergi haji. Ya Allah, macam-macam aku dapat. Ya Allah, tenang. Aku rasa bahagia. Ya Allah. Kau tahu tak aku solat, aku punya khusyuk. Ya Allah, agak macam tu khusyuk Jiran tak sempat nak duduk. Nah, tasbih. Semua orang dia bagi tasbih sampai dia tak ada tasbih. Dia sendiri pun tak ada tasbih. Dan tasbih yang tinggal tu pun dia gantung kat kereta. Maka kereta lah bertasbih. Maka kereta lah ke syurga. Dia tak sempat ke syurga. Kau faham tak? Nampak tak? Yang main. Kan? Saya Rahim bin Razali. Kan? Penduduk karya kawasan ni. Kampung Pinang Sebatang Setongok. Kan, mencalonkan Haji Leman binti Mat Terus kan sebagai kita pengurusi baru. Saya sokong. Dah boleh. Phone saya tak lepas. Saya buat kat phone Iqbal. Okey. Jadi orang tanya, apa ni kan? Sokong. Apa lagi yang nama disebut pun dia diberi peluang untuk apa ni? Kadang-kadang macam tu kan. Masa zaman kita sekolah, dari calon peluang beri kat depan untuk bagi tahu apa yang dia akan buat kalau dia macam dapat manifesto lah. Saya insya-Allah terus terima. Saya insya-Allah kalau dilantiklah jadi pengurusi yang baru, kan saya akan lakukan banyak perubahan lah. Perubahan kepada kau pergi masjid pun tak pernah. Sesekali pergi tiba-tiba kau dapat perubahan. Kan? Kau sesekali je pergi masjid. Setiap subuh tak nampak muka kau. Tapi bab bantai orang, kau tahu tak? Orang naikkan kau pasal apa? Nak bantai kau. Pasal kau suka bantai orang. Nampak tak? Saya insya-Allah kalau saya jadi pengurusi, saya akan tukar kapit baru. Satu masjid jadi gila sebab semua nak tukar kapit. Bukan berjuang untuk tambah bilangan jemaah. Kapit je dia tahu. Faham tak? Habis duit rakyat untuk beli kapit tapi orang tak ada. Last kali mesti datang PKP, masa datang COVID, masjid dilarang masuk. Masjid dilarang masuk, kapit tu boleh jadikan alas tilam ke alam kubur. Faham tak? Tak boleh ada satu masjid kat Negeri Melaka ni, lepas PKP terus pasang kapit baru. Lepas tu tak boleh masuk. Kan? Tak bagi masuk kapit. Ketika orang dah putus duit, ketika orang naik bendera putih satu ketika dulu, engkau ada duit, engkau pergi bas, bawa masuk kapit. Kapit utama ke? Kapit keutamaan ke? Orang tengah susah tak ada duit nak makan. Nampak tak? Nampak tak? Sebab apa? Sebab akhir zaman manusia yang kita pilih, dah susah nak cari dah pemimpin yang benar-benar fikir agama. Pemimpin yang benar-benar menangis memikirkan ummah. Pemimpin-pemimpin yang sentiasa risau tentang kepimpinan yang mereka ada, benar-benar tak dapat bantu orang. Tadi macam saya tengok ada tadi pangkat kuasa rawon satu kedai. Saya tengok dia kan. Kadang-kadang orang tengah susah, maka bertambah susah orang tu. Kan? Senang je. Ada lesen bang? Tak ada lesen. Pergi buat bang. Tak tolong bang. Kita bagi tempoh dalam 3 minggu. Buat bang. Nanti saya datang balik bang. Tolong abang. Buat abang. Kita pun datang tak nak sama-sama ni. Kita minta lah buat ni. Ada lesen tak ada lesen? Kita sama ni. Sedap je. Kita sama sebab tak ada lesen. Pasal apa meniaga tak ada lesen? Kan?
Kedai tepi jalan, buka warung tepi jalan yang pakai payung, semua nak saman. Bar, disco, pub. Boleh bincang apa bimbang. Next. Okey, soalan okey. Daripada Maznah Saad di TikTok, Pak Riz, salah ke seorang ibu menghalang seorang anak lelaki untuk berkahwin sebab dia tak solat? Dia bukan macam ni, puan. Macam ni. Solat perkara satu aspek yang lain. Dia nak kahwin satu aspek lain. Puan nak tanggung tak? Kalau dia tak solat satu hal. Kan, tapi kalau dia tak berkahwin dan dia terus melakukan maksiat, orang tak solat ni, biasanya mereka ni dengan Allah ni lebuh raya dia tersengkat. Dia ada halangan. Maka orang macam ni paling senang didekati oleh iblis sebab tiang agama tu solat. Kekuatan Islam tu solat. Kan, kunci pada iman adalah solat. Kalau dia tak solat, maka iblis akan bertandang dalam jiwa dia, dalam hati dia. Maka orang macam ni senang-senang buat maksiat. Silap-silap boleh berzina. Silap-silap boleh datangkan satu maksiat besar, lahir anak tak sataraf, banyak benda berlaku. Jadi pada waktu dia nak solat, dekatlah dengan dia untuk pada waktu dia nak kahwin, tanamkan dalam jiwa dia bahawa nak pimpin mesti solat, jaga solat dan sebagainya. Dan mesti ada ikhtiar. Menghalang untuk perkara yang baik, kan, dengan sebab dia tak solat, bukan satu jaminan bahawa anak tu nanti solat. Nak tunggu dia solat baru kahwin, takut dia berzina. Nak tunggu dia solat baru dia kahwin, takut dah banyak anak perempuan orang ditebu. Ini bukan gurau, ini bukan cerita sonok-sonok lafaz kat tekak. Nampak tak? Tapi saya berbicara sebab saya dah banyak buat coaching yang saya lihat benda itu berlaku. Akhirnya budak ni berzina. Kenapa berzina? Saya ada makwa, bang. Pak Riz, saya ada makwa. Mak saya tak bagi saya kahwin dengan makwa ni sebab dia kata saya ni belum matang. Kan? Kematangan itu diukur dengan cara macam mana? Nampak tak? Iman tu diukur dengan cara macam mana? Subhanallah. Jadi jangan halang satu perkara baik semata-mata kamu percaya budak ni tak baik. Kan? Bangunkan dia pada waktu sama, bagi laluan dia untuk melakukan satu yang baik. Faham tak? Nak tunggu dia solat baru nak bersedekah, habislah lingkuplah. Nak tunggu dia solat baru dia nak buat benda baik, habislah. Mudah-mudahan perbuatan baik itu membuka ruang dan hidayah Allah SWT untuk dilakukan solat. InsyaAllah. Next. Daripada TikTok Kamisah, Pak Riz, mohon pencerahan. Kalau kita solat sunat tahajud, sujud akhir, boleh baca apa je? Tak kisah, nak cakap bahasa Melayu boleh dah mati. Ya Allah, tolong aku, rahmati aku. Solat tahajud nak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, boleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi alladhi. Nak baca apa saja, doa apa saja. Dia bukan sekadar kat sujud terakhir, dia juga terletak pada tahiyat akhir. Sebelum bagi salam juga ada tempat untuk berdoa. Doa apa saja. Terutama doa-doa Nabi pernah doa. Ya Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh? Nampak tak? Doa apa saja. Nak doa khusus pada perjalanan hidup anda yang tengah susah, yang tengah sukar, yang tengah sulit. Doa. Dalam bahasa Melayu boleh, dalam bahasa Arab yang mana Nabi pernah, doa-doa yang Nabi pernah lafazkan, doa-doa para sahabat, doa-doa para wali Allah, nak dimanfaatkan buat. Boleh saja. Kalau tak faham, nak pakai bahasa Melayu, teruskan. Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk aku terus beriman pada Engkau. Jangan Kau matikan aku, Ya Allah, selagi aku tak berjaya selesaikan hutang-hutang aku. Permudahkan segala urusan aku untuk bayar hutang-hutang aku, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Bantulah aku, Ya Allah. Atas ihsan-Mu, Ya Allah. Selamatkan iman aku. Matikan aku, isteri suami aku, seluruh ahli keluarga aku dalam iman, dalam husnul khatimah. Ya Allah, tolonglah bagi aku peluang untuk bertaubat pada Engkau. Matikan aku dalam keadaan aku sedang bertaubat pada Engkau. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan iman aku, tetapkan hati aku, Ya Allah, untuk kekal di jalan yang Kau reda, di jalan yang Kau telah rahmati, jalan orang-orang beriman, jalan orang-orang warak, jalan orang-orang alim. Kan? Mintalah, insya-Allah. Next. Daripada TikTok, Nekori Asaki Samurai. Assalamualaikum Pak Riz. Kalau usaha asyik banyak hambatan, apa perlu buat? Bagaimana atasi perkara? Bila kamu berusaha masih gagal, cek solat kita. Cek solat kita. InsyaAllah. Cek solat kita. S-O-L-A-T. S. Solat.
S. Sunnah. Berapa banyak amalan sunnah yang telah kita bangunkan, kan? Sebab siapa-siapa yang hidupkan sunnah Nabi, siapa-siapa yang hidupkan solat yang ditetapkan oleh Nabi melalui wahyu Allah SWT, maka dia akan dapat S. Sukses. Sukses dunia, dia dapatkan S. Sukses di akhirat, syurga Allah. Dia akan dapat syafaat akbar daripada Rasulullah SAW. Nak dapat formula lebih dalam, nak dapat formula lebih detail, hadir program saya. Di Setia City Convention Center di Setia Alam 24 dan 12 ni. Daftar tuan-tuan dan bantulah kami untuk sebarkan dakwah ni kepada semua rakan-rakan kita yang tidak bersama dengan saya dalam live ini. Bantulah, kecil kamu punya bantuan, besar di sisi Allah, insya-Allah. Tak semua ikut live saya. Tetapi mereka ada masalah kekeluargaan, mereka ada masalah kehidupan, mereka ada masalah bab jati diri, kebuntuan, tak tahu nak buat apa. Mudah-mudahan mereka hadir dalam live saya, mereka pergi ke program saya. Dengan izin Allah, kita kongsi je. Yang lain urusan Allah, kita ikhtiar. Wallahu a'lam. Next. Daripada TikTok user lah Abi, saya ada sahabat yang berkawan songsang. Apa saya perlu buat? Dia sudah berkahwin, dia sahabat saya. Kan, Nabi tak mengaku umat. Ini satu ancaman besar. Kalau Nabi tak mengaku umat, jauh sekali untuk dapat syafaat. Nampak tak? Kan? Jadi apa kita nak buat? Sebagai orang yang faham, sebagai orang yang tahu bahawa ini dosa besar, inilah perkara yang Allah laknat, ini perkara yang Allah tidak akan pandang makhluk ni, maka kita berempat-pulaslah bantu kawan kita. Kan? Kita berempat-pulaslah selamatkan iman dia. Doa dia tak pernah putus. Seorang sahabat yang baik, dia tak pernah tinggalkan kawan dia yang dalam keadaan leka, lalai, alpa ketika buat maksiat. Allah dah tak pandang manusia tu. Bila Allah dah tak pandang manusia tu, tuan-tuan, Allah akan benarkan dia merasai nikmat pada maksiat dia. Dia tak akan rasa bersalah dengan maksiat yang dia sedang buat. Dia tak akan rasa berdosa dengan apa yang dia tengah buat, walaupun itu adalah dosa. Bila Allah dah tak pandang, itu tanda-tanda Apakah tanda-tanda orang yang Allah telah buang dia daripada radar Allah? Dia buat maksiat, dia tak rasa salah. Dia makan rasuah, dia pecah amanah, dia tipu orang, dia ambil hak orang, dia tak rasa berdosa. Nampak? Faham ke faham? Sebab tu jangan kamu give up dalam berdakwah. Jangan kamu terperanjat bila kamu nasihat orang, orang tolak mentah-mentah. Hakikat itu dosa besar. Jelas dan nyata itu dosa besar. Dosa yang tak akan dapat dipadam, melainkan manusia ampunkan dia, memaafkan dia. Tapi dia relax je, dia buat tak tahu je, buat bodoh je. Sebab Allah tak pandang dia, dia tak masuk dalam radar kasih sayang Allah, dia tak masuk dalam radar pandangan Allah. Jadi kita yang masih hidup, yang tinggal bersama dia, yang berpasangan dengan dia, yang jadi kawan dia, jangan tinggalkan dia. Cuba sedaya upaya untuk selagi tak memudaratkan iman kamu lah. Kamu nasihat dia, doa untuk dia, kamu nasihat dia berterusan. Nampak tak? Minta bantuan Allah supaya kamu bijak dalam berdakwah. Jangan dakwah ikutkan apa kamu rasa, binasa. Jangan dakwah ikut apa yang kamu mengerti. Mungkin tak ada erti pada orang yang terima. Tapi dakwahlah berdasarkan kepada adab kamu dengan Allah. Minta bantuan Allah. Walaupun kamu dah hafaz 30 juzuk Al-Quran, setiap Al-Quran kamu kuasai, setiap Al-Quran anda faham ertinya, anda boleh ulas mana-mana Al-Quran untuk anda hantar pada siapa-siapa yang ada dakwah, tetap ada adab. Minta bantuan Allah. Wahai Allah, aku nak dakwah sebulan ni, ya Allah. Tolong aku, ya Allah, agar ayat Quran yang aku baca, ayat Quran yang aku manfaatkan, benar-benar memberi manfaat dengan izinmu, dengan redamu, dengan kasih sayangmu. Ya Allah, tidak ada yang aku mampu buat melainkan melalui keizinanmu, redahmu. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Nampak tak orang dakwah? Kenapa ramai orang berdakwah dia gagal? Dia syok dengan konsep dakwah dia. Dia popular di kalangan manusia, tapi maksiat makin bertambah. Kenapa? Sebab manusia suka mendapat apa yang diusahakan. Dia nak sanjungan, dia nak pandangan, dia nak manusia ra'i dia, manusia julang dia. Berhati-hati tuan-tuan. Pakaian yang kita pakai hari ini boleh saja menipu daya kita. Iblis tidak pernah sama sekali berhenti daripada menjahanamkan iman kita. Maka kita jangan berhenti sesaat pun mencari Allah, kerana harapan kita hanya pada Allah yang akan selamatkan iman kita sampai bila-bila. Tuan-tuan, ada orang pernah jumpa Nabi tapi jalannya sesat. Ada orang pernah duduk sebelah Nabi tapi jalannya sesat. Ada orang pernah bersama dalam perjuangan Nabi tapi jalannya tidak diterima oleh Allah. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Yang kita ni lagi jauh pada Nabi SAW. Nabi telah tinggalkan kita 1400 lebih tahun yang lepas tuan-tuan.
Maka janganlah kita terkilaf dengan perjalanan hidup ini. Hanya dengan pakaian kita yang nampak baik, maka kita rasa bahawa kita boleh nilai orang dengan pandangan yang tak baik. Jangan tuan-tuan. And subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Marilah kita sama-sama melakukan perkara-perkara baik supaya kita kekal dalam keadaan baik, insya-Allah. Wallahu alam. Daripada TikTok Cik Rus, Assalamualaikum. Boleh terangkan apa maksud leluhur? Terima kasih. Jalan-jalan kita, susu galur kita, and itulah maksud dia. And susu galur kita, jalan kita punya keturunan kita, kan, ini semula leluhur kita. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sabar. Wallahu alam. Next. Daripada platform satu lagi, ada yang binti Daud. Pak Riz, mana yang nak didahulukan, solat tahajud atau solat taubat dulu? Ikutlah. And kalau kita tengok, Nabi memang buat tahajud. Nabi baginda buat solat tahajud. Ramai orang, ada ulama, saya baca kisah sirah hidup mereka, perjalanan hidup mereka. Ada yang dia macam ni, sahabat-sahabat ni. Lepas solat, lepas ambil wuduk, sebagai besar orang yang menjaga amal, memang dibangun secara setara setiap hari. 3:30 pukul 3, 3 suku dia bangun. Maka mereka ada banyak masa. Pengabdian kita pada Allah pelbagai cara. Ada orang dia zikir je, solat 2 rakaat tapi habiskan masa dengan zikir. Ada orang solat demi solat sebab ada ulama beratus rakaat setiap hari diperuntukkan pada malam hari. Beratus rakaat. Kita 2 rakaat dah ngantuk balik. Jadi apa yang kita nak bawa, kan, itu terpulang pada kita. Nabi peruntukkan masa pada waktu malam dengan tahajud. Dan ada ulama, ada wali Allah, dia bangun pagi berdasarkan kisah-kisah yang saya tahu, yang saya baca, yang saya dengar kata pesan guru. Dan sebagai besar mereka yang alim ni, lepas ambil wuduk, mereka buat solat sunat wuduk 2 rakaat. Saja aku solat sunat wuduk 2 rakaat. Dan lepas solat sunat wuduk, mereka buat solat taubat. Lepas tu mereka buat tahajud. Lepas tu mereka banyakkan istighfar. Ada yang tambah, tidak berhenti pada istighfar. Sebab istighfar tu dalam Quran Allah bagi tahu. Perbanyakkan istighfar Allah bagi tahu dalam Quran sebelum datangnya laungan azan tu. Sebelum datangnya, kan, masuk waktu subuh. Allah menyatakan sendiri. Ini direct daripada Allah kepada kita, hamba-Nya yang baca, yang faham, yang mengerti. Dan banyakkan istighfar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada juga yang buat masuk istighfar disertakan pula dengan kalimah tauhid. And la ilaha illallah. Ada yang masuk dengan zikir Nabi Yunus. And la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada yang gunakan itu sebagai satu zikir yang besar. Dia khusus pada zikir tu. Ada banyak cara. Jadi kamu nak solat taubat dulu boleh, nak solat tahajud dulu boleh, tak jadi masalah. Yang tak boleh, ialah tinggalkan semua solat. Tidur peluk bini, peluk isteri, peluk suami, peluk anak-anak. Allahu Akbar, sedih kan? Sebab tu bagi ibu yang menyusukan anak tapi dah boleh solat, dia dah boleh solat, tak ada halangan untuk solat, maka bila pok anak yang susu tu, bagi tahu pada Allah, wahai Allah, mudah-mudahan aku diberi kelonggaran untuk bangun pada waktu malam. Mudah-mudahan anak aku tidur nyenyak di saat aku sedang mencari redahmu, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak aku dalam peliharaan Engkau, ya Allah. Pilihlah aku, ya Allah, untuk bangun tinggalkan anak aku. Kerana pada hari ini kalau aku tak tinggalkan anak aku, wallahi, tiba masa aku akan tinggalkan dia. Ya Allah, jadikan aku orang yang berani tinggalkan anak aku, ya Allah, untuk sujud pada Engkau. Kerana tiba detiknya, tiba masanya, tiba waktunya, ya Allah. Tidak lambat sesaat, tidak pun cepat sesaat. Aku pasti akan tinggalkan anak aku, ataupun anak aku akan tinggalkan aku. Wahai Allah, pada detik saat ini, jadikan aku orang yang berani tinggalkan keluarga aku untuk sujud pada Engkau, untuk berzikir pada Engkau, untuk mencari redha Engkau, mencari kasih sayang Engkau, untuk mencari kekurangan diri, untuk aku terjemahkan, persembahkan di hadapan Engkau, untuk Kau maafkan aku, ampunkan aku dan berikan aku kekuatan. Nampak tak? Faham? Kan? Jadi nak buat solat tahajud boleh, nak buat solat taubat boleh, nak buat solat hajat boleh. Kita pun berhajat. Ada orang dia tak fokus pada solat hajat, dia jadikan tahajud sebagai solat hajat dia. Boleh juga. Wallahu alam. Next. Daripada Ila Yusof di TikTok. Salam Pak Riz. Boleh share ilmu berjiran ni? Kadang-kadang kita duduk rumah pun orang dah buat cerita pasal kita. Biar orang cerita. Kata Nabi, apa yang Nabi ajar ibarat pegang bara api. And bukan senang kita nak pegang bara api tu biar mendidih, biar meleleh darah, biar cedera parah.
tapi kekal pegang bara api. Satu Nabi bagi tahu di ujung perjalanan dunia ni, umat dia nanti ramai tak mampu pegang sunnah Nabi, mempertahankan sunnah Nabi. Dia ibarat pegang bara api, pasti terlepas. Kan? Jadi kalau kita benar-benar nak ikut Nabi, pahit, sakit, susah, melelahkan, meletihkan, kan? Tapi kalau kita faham ini saja jalan yang kita ada, bukan pilihan yang lain, maka kita akan pertahankan. Walaupun jiran kita kutuk kita, walaupun jiran kita benci kita, walaupun jiran kita bertindak balas dengan perkara-perkara negatif, walaupun jiran kita menyebarkan keburukan kita, menyebarkan sesuatu yang tidak benar, itu tidak akan menyebabkan kita membalas setiap perbuatan dia. Itulah dia. And itulah dia amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah kan? Sangat sulit kan? Sangat payah kan? Tapi itulah jalan yang terbentang luas. Tapi ramai orang nampak macam sempit. Kan? Jalan yang sempit itulah mereka tebas, mereka terokai untuk dibesar-besarkan. Jalan sempit itulah sebenarnya jalan yang nak pergi ke neraka. Allah memang wujudkan jalan tu sempit supaya orang tak lalu. Tetap orang nak lalu, dibesarkan jalan tu. Dah baik-baik sempit, dipanggil kontraktor, dipanggil GCV, dipanggil pekerja-pekerja untuk cantas lalang tu, untuk besarkan jalan tu, nak pergi ke neraka Allah, nak pergi ke tempat Allah murka. Allah Akbar, sedih kan? Tapi jalan yang tersegam indah, jalan terbentang luas, dia nampak sempit, dia nampak susah, dia nampak sulit. Nampak tak? Kekal kan ikatan kita dengan Rasulullah. Jangan berganjak walaupun sesaat. Biarpun orang bagi kita apa saja, tomahan, cacian, kutukan, hinaan, kita tetap balas dengan baik. Mudah-mudahan kebaikan kita yang berterusan itu akan diterima oleh Allah, dan akhirnya menjadi asbab jiran-jiran kita, orang sekitar hidup kita jadi lembut hati. InsyaAllah gunakan kekuatan itu. Nak tundukkan makhluk, mesti tunduk dulu pada Allah. Itu kunci paling besar yang saya tinggal kepada anda pada saat ini. Kalau kamu nak tundukkan makhluk, kamu tundukkan diri kamu pada Allah dahulu. Nampak tak? Bangun tengah malam, bertahajudlah, minta pada Allah. Jiran ni adalah penghalang kita untuk ke syurga Allah. Ingat baik. Berapa ramai orang, ni Nabi cerita tau, bukan saya cerita. Berapa ramai orang tewas di akhirat sebab jiran. Yang main. Pergi masjid, cerita hal jiran. Mentang-mentang kau ahli masjid, kau cakap apa, aku heran betul jiran sebelah rumahku. Allah Akbar. Kereta sampai 3 biji, sampai kat depan rumahku dibaking. Masjid tak nak pergi. Sedangkan kau tak dakwah dia. Kau tak ada usaha nak bawa dia pergi masjid. Kawan cakap, kau tak ajak dia, alah tak payahlah ajak. Alah, office boleh pula pergi tanpa ajak. Pergi holidays boleh pula pergi tanpa ajak. Trip keluar negara boleh pula dia pergi tanpa ajak. Asal masjid pula aku nak kena ajak. Dia tak faham dakwah. Dia tak faham perjuangan Nabi. Tapi pergi masjid setiap hari. Pakaian dah macam ulama besar. Tapi akhlak adab dia tak memberi gambaran seperti mana yang dipakai. Dakwah berjalan. Walaupun di tuan guru, di ulama besar mana pun, kita tetap dakwah. Kalau ada sesuatu yang mungkin silap dibuat. Seorang ulama besar duduk masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid. Kemudian ada seorang lelaki sedang bersandar kat tiang masjid. Dia masuk-masuk je, dia terus duduk. Lelaki tu datang pergi kepada ulama tu. Dia tak kenal ulama tu siapa, pasal dia baru datang masjid tu. Dia daripada negara lain, musafir datang. Dia tak kenal ulama ni. Dia datang, dia tegur. Dia kata, minta maaf lah Syekh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Minta maaf Syekh. Tadi Ana tengok Syekh masuk-masuk tak ada buat tahiyatul masjid. Allah Akbar. Terima kasih sebab ingatkan Ana. Anta benar. Ana yang buat silap. Terima kasih ya. Dia pun solat. Nampak? Dia bersolat. Habis solat, dia mengimamkan solat. Selepas tu, lepas dia mengimamkan solat tu, seluruh penduduk masjid datang serbu dia. Nak dengar tausiah dia. Maka anak muda tadi ni, di celah-celah manusia yang ramai tadi tu, dia pun tanya, siapa ni? Kamu tak tahu ke dia lah ulama besar negara ni? Walaupun dia ulama besar, tapi pemuda ni tadi tegur dia, dan dia tak tolak teguran tu. Kita hari ni, ana ulama, ana ustaz, anta nak cakap pasal apa? Ana tahulah. Faham tak? Wallah alam kan? Itulah kenyataan hidup. Allah Akbar. Next. Daripada TikTok Muhammad Aimanuddin bin Muhammad Hasanin, dakwah mengajak orang masuk Islam atau mengajak orang Islam kenal Islam? Rahmatan lil alamin. Semua perkara yang membuat rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam, lakukanlah. Kita berdakwah supaya orang kenal Islam.
Kita berdakwah supaya orang jatuh cinta pada Islam. Kita berdakwah supaya orang mempertahankan Islam. Kita berdakwah supaya orang kenal agama Islam tu. Kita berdakwah supaya orang tidak mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah SWT. Kan? Ada orang marah orang tabligh. Apalah nak dakwah-dakwah pada orang Islam, pergi dakwah pada orang kafir tu, dia tak faham. Beramai-ramai orang yang dah Islam, lahir sebagai Islam tapi tidak Islamkan. Tidak Islam dalam ibadahnya, tidak beriman pada Allah. Berapa ramai orang minum arak, berapa ramai anak mangsa kita, anak bangsa kita yang berzina. Berapa ramai orang-orang tua yang berzina, yang lara. Kan? Jadi dakwah sampai pada mereka untuk mengingat, remindkan mereka. Nampak tak Jadi kita berdakwah untuk buat orang jatuh cinta pada Islam. Untuk kembali pada Islam. Untuk kenal agama Allah. Berapa ramai orang berdakwah, seorang sahabat saya dah beratus-ratus orang dimasukkan Islam. Kan? Beratus-ratus orang dimasukkan Islam. Nampak tak? Kalau tak ada dakwah, orang jauh pada agama. Kalau tak ada dakwah, anak-anak muda, anak-anak remaja tidak pernah pergi masjid. Sebab dakwahlah mereka keluar jalan agama. Sebab dakwahlah mereka kenal Allah dan Rasulullah. Nampak tak? Jadi, dakwah ni sangat besar, luas. Bukan sempit pada segelintir pandangan orang. Dia pergi kat kampung-kampung semua Melayu. Apalah tabligh ni. Orang Melayu pun dia nak pergi dakwah. Sebab imam kampung kau tak dakwah. Maka dia datang untuk bukan ambil kerja imam, untuk teruskan perjuangan Rasulullah SAW. Ingatkan orang pergi masjid je. Pergi masjid sebelum jenazah kau pergi masjid. Solatlah sebelum kau disolatkan. Belajarlah berdiri belakang imam sebelum kau berdiri, kau tidur, kau diletakkan di depan imam. Nampak tak? Belajar-belajar tinggalkan rumah kau sebelum kau terpaksa tinggalkan rumah kau walaupun kau tak nak. Nampak tak? Belajar-belajar kau tinggalkan bilik engkau yang selesa tu. Kerana engkau akan masuk dalam lubang kubur yang sangat sempit, yang tidak akan selesa. Melainkan engkau beriman pada Allah, engkau menjaga amal, engkau menjaga hubungan dengan Allah. Hablum minan nas, hablum minallah. Wallahu a'lam. Next. Daripada TikTok Hanafi 79. Assalamualaikum Pak Aris. Macam mana nak muhasabah diri? Maaf saya jahil. Sama, saya pun jahil. Sama-sama, kita semua banyak kurang. Menjawab tidak menjadikan saya lebih pandai pada anda. Mendengar persoalan ini daripada pencerahan saya tidak menjadikan kamu orang bodoh. Kita sama-sama orang bodoh yang sedang mencari ilmu yang bermanfaat. Kita sama-sama orang bodoh yang sedang mencari reda Allah, mencari kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan orang-orang alim yang boleh pimpin kita, boleh bimbing kita seperti mana orang-orang terlebih dahulu pada kita yang dipimpin oleh ulama-ulama besar. Bertuahlah mereka. Mudah-mudahan kita dipimpin oleh orang yang betul, orang yang benar, yang berada di jalan yang benar, menyampaikan sesuatu yang benar. Maka benarlah kita beruntung. Seperti mana kata Nabi yang sangat benar. Bertuahlah orang yang kembali kepada Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkawan dengan orang yang baik-baik. Dengar yang baik-baik. Kamu adalah filter yang terbaik. Kamu handphone kamu yang boleh tahu nak tengok nak tengok yang mana, nak ke tepi yang mana. Lalu perempuan bogel, tak usah tengok. Cross dia, block dia. Tengok orang mengumpat, jangan tengok. Anda tengah tengok orang bercakap hal orang, tutup terus atau pergi tempat lain, swipe di tempat lain, swipe pergi tempat lain. Anda kat pejabat tengah berada di kalangan orang-orang yang sedang mengata orang, anda undur diri. Allahu Akbar. Nampak tak Quran sentiasa depan mata anda, di atas meja pejabat anda, dalam rak almari anda. Yang mana Al-Quran itu anda sentiasa terpandang, menyebabkan anda diundang. Allahu Akbar. Subhanallah. Supaya kita tidak menjadi manusia yang kecundang. Subhanallah. Kita tidak menjadi hero yang tidak didendang. Orang baik yang tidak dikenal oleh orang lain. Sentiasa mendoakan ummah, doakan rakan-rakan pejabat, supaya mereka mampu tinggalkan maksiat, bercerita hal orang, bergosip. Itu adalah motivasi yang perlu daripada kita untuk muhasabah diri. Ialah kita cek apa yang telah kita lakukan, yang apa boleh kita lakukan. Itu menjadikan kita lebih baik. Tengok dengan siapa kita berkawan. Macam mana kita nak jadi orang yang bermotivasi? Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang semua cerita hal orang lain, sentiasa merungut, sentiasa berbalah, ada yang tak kena dalam kehidupan mereka. Allahu Akbar. Next. Daripada G Faisal di TikTok. Kalau masuk masjid waktu duha, solat sunat duha atau tahiyatul masjid, atau kedua-duanya, yang mana dulu? Buatlah tahiyatul masjid. Tapi kalau kita masuk solat, nak solat sunat 2 rakaat, nak solat sunat 2 rakaat waktu Jumaat, masuk-masuk waktu tu ialah dah masuk azan, maka solat sunat 2 rakaat secara automatik tahiyatul masjid termasuk sekali.
Kan? Yang utama solat sunat 2 rakaat. Selepas masuk solat tadi tu, masuk azan tadi, masuk je secara automatik solat sunat. Tahiyatul masjid dah termasuk sama. Kan? Yang penting ialah kita niat masuk masjid. Kan? Niat beritikaf, doa masuk masjid, dan doa itikaf tu besar tu. Doa itikaf. Tak ada waktu yang lain, duha panjang. Solat sunat 2 rakaat, tahiyatul masjid. Lepas tu sambung dengan duha. Tapi kalau lepas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anda masuk masjid, ambil uduk, azan masuk. 10 minit. Antara azan ke ikamah. Ikamah dah terus nak solat. Ada 10 minit. Maka solat sunat 2 rakaat sebelum zuhur tadi tu, kan, dah termasuk dah sekali. InsyaAllah. Tapi duha panjang. Kan? Jadi solat sunat tahiyatul masjid, kemudian sambung dengan duha. Kan? Wallahu a'lam. Next. Jangan lupa tuan-tuan ni, jangan lupa. And di City Convention Center, anda boleh daftar. Sahabat-sahabat saya di TikTok nampak tu, tajuk atas tu Pak Riz Motivasi. Anda tekan kat situ ada nombor 2 nombor telefon. Anda boleh menghubungi kita dengan 2 telefon tu, WhatsApp, DM boleh. Nak pergi ke aplikasi kita apa kita punya profile boleh. Kat situ dia ada apa? Website. Tekan ada maklumat tentang program saya pun boleh pergi. Dan sahabat-sahabat saya di platform ni ada nombor telefon, boleh call terus, boleh message terus. Nampak tak susah. Janji kita nak. Nak sedi budaya. Tak nak, tak berdaya. Untuk kita nak yakinkan kamu, kita dah yakinkan. Nak beri kefahaman, Allahumma faqihu fid din. Yang nak bagi faham tu Allah. And tak ada orang boleh bagi anda faham. InsyaAllah wa'alam. Okey. Ada soalan kan? Saya nak undur diri sebab dah pukul 1. Nak bagi laluan zuhur. Ada soalan tersebut. Daripada platform satu lagi ni, Widawati Kartubi, apakah zikir nak tundukkan atau lembutkan anak-anak? Tunduk diri dulu. Tundukkan diri kamu pada Allah dulu. Kemudian apa saja zikir yang kamu amalkan untuk diri kamu adalah ubat untuk orang lain. Nampak tak Bila kamu zikir untuk diri kamu, dia sebenarnya adalah ubat untuk kamu, manfaat kepada orang lain. Contohnya, katakan anda selalu buat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amalkan zikir tu. Yang kamu amalkan sekarang tu, contohnya kamu bagi tahu pada Allah, wahai Allah, dengan berkat la ilaha illallah, mudah-mudahan anak-anak aku senang untuk dengar bicara aku. Sebab mulut kamu yang bicara la ilaha illallah tu, mulut yang sama nak nasihat orang. Satu, mulut kita ni tunduk dulu pada Allah. Mulut yang tunduk pada Allah tak akan keluarkan benda yang lara, tak akan keluarkan benda yang mengarut, tak akan mencaci, menghina, menzalimi orang. Jadi mulut ni kan, yang sentiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, yang sentiasa berzikir pada Allah, kan, maka dia akan keluarkan perkara yang baik juga untuk orang. Bila mulut yang baik tadi, ya Allah, nampak tak? Bila mulut kamu baik, maka keluarlah perkataan-perkataan baik yang jatuh pada hati anak-anak kita. InsyaAllah akan terzahir perkara baik. Zikir apa yang kamu amalkan, jadikan sebagai asbab untuk pasangan kita tertunduk pada kita. Nak ilmu tunduk? 24 dan 12 saya bagi, InsyaAllah. Ilmu, nak tundukkan pasangan kita banyak. Dan ada orang kata, saya hafal ayat ni saya gunakan. Boleh. Tapi diri anda tu anda bawa tak dekat dengan Allah? Anda rasa bahawa ambil tu macam main silat nak amalkan ayat ni pun boleh perang. Bukan begitu. Kan, ayat Quran ni dipanas. Ayat Quran ni dia bukan main-main. Kan, dia bukan pada maksud yang kamu bawa tu. Ayat Quran Allah turunkan bukan asbab yang kamu bawa tu. Ayat Quran tu Allah turunkan untuk benda lain, tapi anda selamba je ambil, anda nak gunakan untuk lain. Dia tak spesifik macam tu. Jadi kita kena belajar untuk kita faham satu aspek lain, kan? Untuk kita baca setiap hari itu satu lagi perkara. Untuk dia jadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita satu lagi. Al-Quran ni 1001 makna dalam hidup kita, InsyaAllah. Banyakkan selawat. Orang banyak selawat ni kan, kata-kata dia mudah untuk orang ikut. Banyakkan selawat. Puan yang tanya soalan, banyakkan selawat. Bila anda banyak selawat, InsyaAllah, kan? Bila anda dah ada cinta, dah ada kasih, kamu rasa kasih tak Allah pada orang tu, sayang tak Allah pada orang tu, kan? Jadi apa kita nak pening kepala? Lain serah pada Allah, yakin pada Allah. Qafa bil yakini gina, yakin pada Allah. Okeylah, InsyaAllah saya nak undur diri. Gembira dan bahagia bertemu dengan anda semua, InsyaAllah. Walaupun titipan ini hanya lebih kurang 1 jam, tapi sekurang-kurangnya dapatlah saya manfaat, dapat buat satu yang bermanfaat, InsyaAllah. Mudah-mudahan ia jatuh pada anda, yang benar-benar kita dapat manfaatkan semua ilmu yang kita kongsikan sebentar tadi.
Yang lemah tu saya, yang kurang tu saya, yang tak bagus tu saya. Yang lain kehebatan tu Allah SWT. Dan saya undur diri. Kita jumpa besok insya-Allah kalau rezeki 24 dan 12. Saya nak jumpa sangat anda di Setia City Convention Center. Boleh tak yang dah pergi, yang dah daftar ni, bantu kita boleh tak untuk sebar kepada kawan-kawan. Sebab kawan anda mungkin tak ikut live saya, kan? Mungkin teman-teman ahli keluarga anda mungkin tak ikuti live saya, yang tak mungkin kenal saya. Jadi bila tak kenal, dia tak akan percaya kita ada program yang baik. Jadi bantu saya untuk saya selamatkan iman orang. Boleh tak bantu saya untuk kita sebarkan benda baik, untuk kita selamatkan rumah tangga orang. Anda mungkin tak perasan orang yang kamu kenal sedang berada di penghujung perjalanan perkahwinan mereka. Mereka sedang buntu, nak selamatkan iman anak-anak, nak cerita pada orang malu, nak cerita pada orang tentang rumah tangga, mereka rasa segan, mereka rasa tak kena. Jadi mudah-mudahan dengan program seperti yang kita bangunkan pada 24 dan 12 ni, dan live setiap hari ni, mampu bantu, tak banyak sikit, tak sikit banyak, insya-Allah. Jadi bantu kita untuk share untuk share program kita ni. Boleh hubungi kita kerana nak dapatkan maklumat-maklumat, pamphlet dan sebagainya, atau kita ada website kat situ, boleh share juga pada kawan-kawan teman-teman kita. InsyaAllah, sahabat-sahabat saya Pak Aris daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adabiyah undur diri. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah amalan kita. InsyaAllah. Al-Fatihah. Saya serah pada Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Maju. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih kepada tuan-tuan puan sekali lagi kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian daripada Pak Aris, insya-Allah. Walaupun masanya singkat, namun begitu pastinya ilmunya sangat banyak yang dapat kita perolehi daripada Pak Aris, perkongsian Pak Aris pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan, mudah-mudahan setiap masa yang kita peruntukkan Allah ganjarkan kita semua dengan pahala yang berlipat kali ganda, diberi kemudahan untuk kita membina keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey tuan-tuan, jangan lupa untuk sama-sama kita panjangkan lagi semangat ini ke dalam seminar bersama dengan Pak Aris, seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor. Kenapa kita pilih Selangor? Jadi sebab nak memudahkan sahabat-sahabat kita yang di utara nak turun ke bawah senang, selatan nak pergi naik ke utara senang, kan, daripada timur nak ke barat senang. Jadi kita pilih tengah-tengah. Jom sama-sama kita berkumpul pada 24 Disember 2023 di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor, untuk sama-sama kita belajar ilmu kekeluargaan bersama dengan Pak Aris dalam seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Aris. InsyaAllah kita penuhkan dewan tersebut dengan ahli keluarga kita untuk sama-sama kita belajar ilmu kekeluargaan. Okey tuan-tuan, cara-cara nak menyertai mudah saja. Jika anda menonton daripada platform yang satu lagi tu, kami dah naikkan lah, tekan saja dan anda boleh berhubung terus dengan kami. Dan jika anda menonton daripada platform TikTok ni, anda boleh pergi ke profil yang atas tadi Pak Aris cakap tu. Di atas ada Pak Aris Motivasi, klik di situ dan di bahagian profil ada info. Berhubunglah dengan kami untuk tahu cara-cara untuk menyertai seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023. Selain itu juga anda bolehlah, jika anda ingin memberi sumbangan kepada Madrasah Pak Aris untuk membantu kos operasi Madrasah Pak Aris untuk berjalan dengan lebih baik, boleh juga berhubung dengan kami. Informasi lanjut juga di profil. InsyaAllah anda boleh tanya kami daripada tim Pak Aris untuk soalan-soalan berkaitan dengan macam mana nak hadir ke seminar Pak Aris, nak menyumbang untuk Madrasah Pak Aris. Dan jika anda ada keinginan untuk menghantar anak-anak anda belajar di Madrasah Pak Aris, boleh juga berhubung dengan kami. Informasi lanjut boleh dapatkan di profil Pak Aris Motivasi ada, di dalam profil TikTok Pak Aris, galeri Pak Aris ada, dan di profil TikTok staff Pak Aris pun ada. Bolehlah berhubung dengan kami dan tanyalah soalan kepada kami. InsyaAllah kami akan bantu anda untuk memastikan anda dapatlah menyertai program-program Pak Aris dan membantu ekonomi Madrasah Pak Aris, insyaAllah. Dan kepada anda juga yang ingin merasai produk daripada Madrasah Pak Aris, iaitu Pak Aris Coffee, boleh juga berhubung dengan kami semua, insyaAllah. Dan jangan lupa juga untuk support konten-konten video-video yang Pak Aris hasilkan di Pak Aris Motivasi. Kita tekanlah like, kita type dah sikit komen. Mudah-mudahan dengan like, komen yang kita buat, kita dapat naikkan engagement dan mudah-mudahan lebih ramai lagi dapat mengenali Pak Aris di luar sana, insyaAllah. Untuk sama-sama, tak lain tak bukan untuk kita belajar ilmu kekeluargaan untuk selamatkan diri kita dan keluarga kita, bukan sekadar di dunia tapi di akhirat nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan setiap pelaburan kita untuk membina keluarga yang terbaik, keluarga yang mengikut acuan Al-Quran dan Sunnah, Allah ganjarkan dengan pahala yang berlipat kali ganda dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey tuan-tuan, salam Zuhur untuk semua, insyaAllah. Dan untuk teman-teman anda, Pak Aris bersiaran langsung hampir setiap hari di platform TikTok Pak Aris Motivasi dan di platform yang satu lagi tu, kan, ya, dalam jam 11.30 pagi hingga 1 suku minit petang. Jadi bolehlah, dah boleh set jadual untuk sama-sama kita, waktu tersebut kita dah berada di depan kita punya handphone untuk sama-sama kita belajar ilmu membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.